reproductive system. So besok saya buat kelas lagi lah, terpaksa nak habiskan cepat last chapter. Baru kita boleh fokus tutorial dengan test 2. So, hari ni kita cuba habiskan ni lah. Mungkin saya akan banyak singkat-singkatkan lah sebab banyak yang term-term yang kita dah banyak belajar banyak kali kan. So itu saya akan skip. So saya explain benda yang baru je. So sekarang kita masuk okay. Okay, so reproductive system Sekarang kita masuk dalam bab reproductive system. Apa maksud reproductive system? Persenyawaan, betul. So yang macam itulah. So sekarang macam bila kata sistem macam biasalah dia melibatkan banyak organ yang terlibat lah kan. Dia bukan satu organ saja, nama pun sistem. So bekerjasama untuk purpose of reproduction. Okay. So biasanya reproductive system ni dia akan producing lah, maksud dia akan menghasilkan, menjaga dan kita punya gametes. Tahu gametes ni maksud dia adalah male and female sex cell. Lepas tu dan juga dia nurturing, dia developing offspring lah, maksud dia menjagalah. Bila kita dah the gamete dah masuk dekat kita punya uterus, orang panggil apa? Alamak, saya lupa lah perkataan tu. Fetal. Tahu kan fetal? F-E-T-A-L. Kandungan bayi. Itu bahasa Melayu dia lah. Dia punya benih tu yang kecil tu yang baru jadi tu. Untuk dia membesar sampailah jadi bayi. So so male and female punya reproductive system. Nanti saya ada pembagi untuk seterusnya. So ini korang dah belajar sebelum ni, saya just flashback balik. So female reproductive system dia ada ovary, fallopian tube, uterus, okay, dan juga vagina lah. So setiap satu tempat ni mempunyai function yang berbeza lah. So ovary tu adalah untuk menghasilkan egg ataupun ovum oval macam itulah. Dan juga hormon. So biasanya hormon yang dirembes adalah estrogen dengan progesteron. Okay. Lepas tu fallopian tubes. This is we call as fallopian tube, adalah untuk transport kita punya, saya panggil telur lah kan, egg daripada ovary kepada uterus. Okay. Dan juga uterus ni adalah di mana fertilized egg can develop into fetus. Persenyawaan berlaku dekat sini lah. And then vagina. So adalah laluan antara uterus dengan vagina. Cervix. This is a cervix, adalah laluan uterus dengan vagina. This anatomical je lah. So male dia ada testis ataupun panggil testicle. Dia ada seminal vesicle dan prostate gland dan juga penis. So this testis untuk hasilkan sperm dan juga hormon testosteron. Biasanya yang banyak lelaki lah. So betul atau tak? Dua-dua lelaki dan perempuan ada hormon testosteron. Betul. Okay. So seminal vesicle and prostate glands dia untuk menghasilkan fluid, iaitu cecair yang akan menjaga sperm kita supaya tak mati. Macam tu. Very sensitive tau. Kalau korang belajar pasal reproductive-nya, sperm are very sensitive. Diorang cepat mati. Lagi kalau diorang dah masuk dekat kawasan environment wanita. Wanita are very acidic. So this fluid yang ni untuk melindungi sperm tu supaya tak mati cepat. So penis adalah yang akan membawa sperm tu kepada female reproductive tract. So apa function reproductive system ni? So dia menghasilkan gametes. Kan gametes adalah apa tu yang saya cakap tadi,
dia ada terbagi dua, itu female and male. So kalau female orang panggil ovari lah, yang menghasilkan egg, iaitu ova, we call as a female gametes. Kalau dalam lelaki, kita testes tu dia akan menghasilkan sperm, and we call as a male gametes. So fertilization panggil macam persenyawaan kot. So the proses adalah di mana sperm cell tu dia akan combine lah, maksud dia akan masuk ke dalam telur wanita, yang akan di mana dia akan hasil menjadi zygote. Apabila dua sperm combine with the egg from woman, dia akan bertukar menjadi zygote. So di sinilah startnya dia akan develop untuk baby lah, new organism, so akan membesar jadi fetus lah. So hormone productions, reproductive system memberi peranan juga dalam hormone production, terutamanya dia akan regulate the sexual development, reproductions, secondary sexual characteristic lah, contoh macam kalau man and woman dia ada berbezakan, macam tu. Dan juga estrogen, kalau progesterone in female and testosterone in male. So, selain tu juga dia akan support tumbesaran fetus lah, yang berlaku dekat uterus wanita. Dia akan nurturing, dia akan jaga environment dia, dan juga yang dekat di mana fertilize punya egg tu dia implant dekat dekat uterus kita kan, so dia akan develop into fetus. So the placenta ni akan terhasil lah selepas tu untuk supply fetus nutrient, oxygen, dan juga remove waste, macam tu. So childbirth, fully developed fetus yang dah matang, so dia akan deliver lah daripada uterus tu through vagina, ni lah melahirkan lah maksud dia. And sexual function, so which is intimacy dengan bonding between individual lah, fitrah manusia lah, lelaki dan perempuan kan. So seterusnya apa yang biasanya disorder yang berlaku pada lelaki lah, prostatitis, adalah inflamasi dekat prostate gland. So biasanya orang yang ada jangkitan dekat prostate gland, so dia akan rasa sakit, susah nak kencing, dan juga dia punya sexual dia tak berapa nak normal. So dia ada maksud dia dekat dia punya prostate gland ni ada jangkitan dan juga menyebabkan keradangan. So dia ada banyak lah jenis bakteria yang akan menyebabkan prostatitis lah. So ni adalah salah satu bakteria je lah, Coronella ke, Chlamydia ke, Trichomas and Gonococcus. Seterusnya erectile dysfunction, ED. So biasanya di mana seseorang tu tak dapat lah nak keep erection dia, dan juga biasanya disebabkan oleh psychological lah, physical ataupun salah satunya. So ni tengoklah, kalau macam erection ni yang main peranan dia adalah nitric oxide, which is yang kalau tengok tak perbezaan erection dengan tak erection. Dia dekat ruang ni dia punya biasanya erection akan menyebabkan smooth muscle relax. Tak nampak kat sini. Tapi kalau flaccid, maksud dia siapa yang ada masalah erectile dysfunction, dia punya smooth muscle dia contract. So and then another thing is like semasa erection, blood flow to the part tu dia lebih orang kata banyak berbanding dengan blood flow during flaccid state lah, maksud dia erectile dysfunction lah. Itu yang salah satu yang membezakan lah. Lebih banyak blood flow semasa erection berbanding yang ada masalah erection dysfunction. So seterusnya testicular cancer, yang terjadi pada lelaki punya reproductive system lah.
biasanya testicle ni kan tempat produce sperm dan juga menghasilkan testosteron. So boleh terjadi juga kat situ. So seterusnya hydrocele adalah di mana cecair air dekat apa ni, around testicle ni dia membengkak lah, macam swelling dekat scrotum tu. So kalau nampak kat sini yang biru ni kan, so dipanggil dia hydrocele. Dia common lah biasanya dekat newborn, tapi tak ada masalah apa-apa. So dia ada dua jenis lah, non-communicating dengan communicating hydrocele. So sebenarnya biasanya macam doktor memang akan lihat lah, doktor akan cuba untuk apa nama dia tu, buang the fluid yang tersumbat dekat testicle tu. Tapi saya tak pasti pula kena buat operation, tapi biasanya tak kot untuk yang biasa kanak-kanak, even yang ada satu lah masalah apa tu, dia punya bukan ni, testis dia tak jatuh ke bawah. Kan ada budak-budak biasa kalau yang saya perasan di mana dia punya testis tu, testicle tu, dia kan biasanya bila diorang membesar, diorang akan daripada atas, which is around stomach punya area masa diorang kecil. So masa semakin diorang besar, testicle tu akan turun ke bawah, ke tempat yang sepatutnya lah. Ni tapi ada setengah budak tu dia masalah, dia tak dapat nak turun. So biasanya doktor pun tak buat surgery, dia cuma just tarik je testis tu untuk ke bawah. Dia macam ada urut, ada skill lah untuk urut-urut testis tu turun ke bawah. Dia macam tu lah. Tapi untuk yang hydrocele ni saya tak pasti pula macam ni diorang untuk hilangkan fluid tu. Tapi biasanya tak ada masalah lah. Tak menyebabkan masalah lah. Sebab dia masih kecil lagi kan. Tapi perlu dirawat lah. Nanti saya share macam mana diorang rawat hydrocele. Saya lupa lah nak tengok ni. So varicocele adalah di mana dia punya vein tu membesar dekat scrotum tu. So akan menyebabkan sakit. Okay, so ni akan mengacau lah fertility punya problem. And seterusnya dekat wanita PCOS. So macam kadang-kadang kita dapat kan orang macam ni, ada setengah wanita dia ada PCOS. So di mana hormon dia terganggu. Okay, disorder lah. So menyebabkan ovari dia membesar. Okay, nampak sini, nampak tak proses ni? Doktor kalau PCOS tu memang dekat ovari sebab nama dia pun polycystic ovary syndrome. Di mana ovari dia bertukar menjadi cystic. Poly bermaksud banyak. Macam tu. So kalau tengok normal ovary, kalau tengok gambar ni, so ni normal, ini polycystic, nampak? Banyak kan? So ovari dia bertukar bertukar jadi cystic lah. Dia tak jadi normal lah yang menghasilkan ovum kan. Dia terganggu. Sembuh ke ni doktor? Kena hormon dia lah. Sebab hormon dia masalah hormon kan. Hormon dia tak elok, hormon dia terganggu, tak normal. So itu yang menyebabkan dia punya ni bertukar. Kalau kita tengok normal ovari ni, so biasanya memang akan setiap bulan kita akan ada proses kematangan ovum kan. So ini memang ni, so dia ada semasa kita nak period tu kan, nanti kan ada release of ovum kan. Biasanya akan jadi macam tu lah. So this corpus luteum ni selepas rembesan
telur ni yang matang kan, ovulation panggil dia. So dia punya tempat ni akan jadi corpus luteum tau. So ni akan dihapuskan lah. So macam akan dibuang lah. Tapi kalau orang yang ada polycystic ovary, telur dia tak matang. Nampak? Telur dia tak matang. So dia immature of egg ni tak dapat nak rembes semasa ovulation. So dia akan bertukar menjadi cyst. So maksud dia sebab badan kita tak diprogram untuk cyst. Badan kita hanya diprogram untuk buang corpus luteum. Tu yang akan jadi penumpukan. Tu yang jadi banyak dan mengganggu inilah wanita. Okey. Bermakna dia tak akan menjadi kepada corpus luteum, dia tak akan jadilah pada yang ada masalah tu. Sebab apa, body kita akan proses bila mana telur kita matang. So benda tu akan jadi corpus di tempat lepas matang. So yang lebihan ini kan, yang untuk proses pematangan telur ni akan menjadi corpus luteum lah. Dia akan dihapuskan lah badan kita. Itu normal fisiologi badan yang telah diprogram, yang Allah dah bagikan. So ini memang body kita tahu. So bila dah telur matang, dia akan jadi corpus luteum, dan corpus luteum akan dibuang. So tak jadi penyakit. This is normal way. Tapi yang jadi penyakit apabila telur tak matang. So body don't know how to process. Sebab telur tak matang. So body fisiologi tak tahu nak proses. Tu yang akan jadi immature egg. So immature egg, so body tak hancurkan cyst. Kalau normal punya. So ni dah jadi penyakit lah. Tu yang jadi penumpukan. Makin banyak. Setiap kali kita mulai proses pematangan tapi tak matang-matang. Tu dia tiap bulan. Lama-lama jadi banyak dan membesar. Tu yang jadi polycystic ovary syndrome. So biasanya terjadinya kalau nak tengok orang yang ada PCOS ni, dia punya menstrual cycle dia tak normal. Kadang-kadang tak datang. Langsung tak datang. Macam tu. Sebab apa? Ada cyst dalam tu, terganggu. And then excessive hair growth, acne dan obesity lah. Hormon, sebab it's because about hormon kan. And then seterusnya adalah endometriosis. Endometriosis ni adalah tissue, dia lebih kurang lah lining of the uterus kita. Lining ni, tissue dekat ni dia punya fisiologi tu sama, tapi dia grow, dia membesar luar daripada uterine punya cavity. Faham tak? Sepatutnya yang ni dia berada dekat uterus je, tapi dia berlakunya ketidaknormalan kan, dia menyebabkan dia timbul dekat kawasan yang bukan tempat dia sepatutnya timbul. Itu yang jadi namanya penyakit sebab tak normal. Macam tu. So biasanya orang yang ada endometriosis ni dia akan rasa sakit lah. So irregular bleeding and then possibly infertility lah, sebab dia mengganggu proses normal punya persenyawaan lah. Dia mengganggu lah. Betul, untuk yang masalah ni selalunya dia penyelesaian dia dengan pembedahan ke, ataupun dia boleh release daripada kita punya uterus tu, daripada kita punya period ke macam mana? Biasanya kan kalau saya secara logik akal lah, biasa orang macam ni doktor akan bagi ubat dulu. Ubat untuk supaya sel tu tidak membiak lah, macam endometriosis ni kan, supaya dia tak membiak dekat tempat yang tak sepatutnya. Biasanya macam tu lah. Tapi bila dia membesar akan doktor akan surgery. So even though you surgery, nanti dia akan timbul lagi balik. So maksudnya kita kena cantas dia daripada sel. Supaya sel tu tak berbesar. So biasanya akan ada ubat lah. Ubat tu akan inhibit the cell formation of the uterus punya dekat cavity tu. Sel yang dekat uterus cavity lah, supaya tak timbul kat luar. So saya pun tak pasti sangat macam mana rawatan moden membantras endometriosis ni. Nanti saya share how clinically doktor merawat endometriosis. Okay, thank you doktor. Banyak kes ni doktor? Banyak kes ni? Okay. Okay. So, itulah.
Okey, seterusnya uterine fibroid adalah di mana dia fibroid kan, biasa orang kata fibroid dia bukanlah satu yang cancerous lah, dia macam biasanya membesar tapi mengacau apa ni, kita punya fisiologi badan. Okey. So biasanya disebabkanlah bila ada uterine fibroid ni, orang tu akan ada heavy menstrual bleeding lah. Okey. And then pelvic pain and pressure. So nampak tak? Dia punya fibroid tu membesar. Ini biasanya because of our apa ni, kadang-kadang boleh terjadi daripada lifestyle kita yang menyebabkan mutation of the cell. Okay. Tu yang jadi macam ni. Ini kadang-kadang ketidaknormalan ni start daripada sel. Sel mutasi. Di mana dia punya genetic dia punya formation tu dah berubah. Dia punya decode apa tu coding gene dia tu dah berubah. Sepatutnya dia menghasilkan sel normal, tapi oleh kerana dia termutasi, dia akan menghasilkan sel yang tak ada function. Macam ni lah. Tu jadi apa ni, kadang-kadang jadi cyst, jadi fibroid kan, ataupun jadi kanser. Macam tu. Okay, seterusnya inilah ovarian cyst. Okay. Berlaku dekat ovari lah sebab nama pun ovarian kan. So adalah fluid, feel ni dalamnya dia fluid. Okay. So dia harmless tapi boleh menyebabkan sakit, bloating, dan komplikasi kalau dia pecah. Okay. So kalau dia kecil tak ada masalah, tapi kalau dia membesar dia akan ni lah apa tu, mengganggu lah, rupture kan. Seterusnya pelvic PID, pelvic inflammatory disease. Okay, adalah satu jangkitan yang berlaku di kalangan wanita yang biasanya sexual transmitted bacteria lah. So this is STD lah, okay. And then menyebabkan sakit, fever dan juga infertility lah kalau tidak dirawat. Doktor, yang ini ada kaitan dengan keputihan ke doktor? Keputihan. Sekejap, nanti saya lihat. Okey, tak apa doktor. Kalau doktor tahu je lah. Apa ni, bahagian masalah wanita ni saya penyakit tuan dengan tuan ni kan, orang panggil bahasa Melayu kan, tuan dengan tuan ni, saya kurang tak apa meja sikit. Doktor tahu je. Okey. Sebab masa saya belajar pun kita orang tak masuk pun bahagian ni, lebih pada general je. So tapi memang patut untuk kita ketahui lah. Okay. Tapi nanti saya cuba lihat. Ada 3 soalan saya akan jawab. Satu pasal ni, satu lagi pasal tadi penyakit apa tadi? Ini kan endometriosis. Sebab doktor punya gambar ni menarik. Dia macam dia dapat menunjukkan terus dengan apa kita punya kali jumpa tu tahu. Faham? Lagi satu ini hydrocele kan. So, nanti saya cuba jawab. Okay. So seterusnya kita lihatlah mana tumbuh-tumbuhan yang mungkin boleh membantu sedikit ataupun sebanyak dalam mereka yang ada masalah reproduktif lah. Okay. So pertama adalah tongkat ali. Okay. Ataupun kita panggil Eurycoma longifolia. Okay. So apa yang bahan aktif kompon yang terdapat pada tongkat ali ni yang boleh membantu untuk mengatasi masalah reproduktif. So biasanya dia ada quasinoid, ericomenans, eucomenol dan eucomelactone. So these ada aprosodia dengan pro-fertility effect. So nanti saya explain apa maksud dia. So glycosaphonin seperti eucomoiside dengan eucomelactone ni dia ada juga aprosodiate properties, antioksidan dan anti-inflammatory. So acrolite seperti cantin 61 ni dia ada pro-elective properties, antioksidan juga anti-inflammatory, dan juga tirukelan, triterpene ni daripada triterpene punya group, dia ada testosterone regulation dan juga aprosodiate effect. Nanti saya explain.
So apa yang terjadi dalam tindak balas badan lah kalau kita makan tongkat ali ni. So dia akan regulate, so dia testosterone hormon kita, hormon lelaki lah. So dia akan meningkatkan level of testosterone di kalangan lelaki, bagi mereka yang mempunyai masalah low testosterone level lah. Okay, so siapa ni lah. And then juga dia akan stimulate rembesan hormon luteinizing hormone. Okay, so luteinizing hormone ni yang function dia untuk memain peranan untuk menghasilkan gametes. Kan dia kata gametes kan adalah reproductive cell, reproductive cell. So di mana dia akan ni lah, dia ada proses lah. So dia akan turn on the signal of Leydig cell ni dekat testis untuk menghasilkan testosterone. Dekat testis ni kan function dia untuk menghasilkan testosterone, selain di mana dia menghasilkan sperm. Seterusnya adalah spermatogenesis improvement lah. Okay, so dia akan stimulate sperm cell untuk lebih menghasilkan banyak sperm cell, kan? Dan juga dia akan improve the konsentrasi of the sperm tu, dia punya motility, maksud dia pergerakan dia, dan juga morphology. Okay, so dalam biasanya orang untuk fertility, man fertility, so benda ni sangat penting lah. Okay, untuk fertility. So kalau benda ni terkacau, contohnya motility dia tak berapa nak elok kan, ataupun konsentrasi sperm dia kurang, so dia akan mengganggu lah. So erectile function, okay, so dia akan meningkatkan production of nitric oxide. So nitric oxide ni memain peranan dalam erectile punya berlaku. Sebab apa, NO ni orang panggil NO lah. So dia akan membantulah relax of the blood vessel. So kalau blood vessel kita contract je, so itu yang memberi punca berlakunya erectile dysfunction. Okay. Seterusnya dia akan facilitate lah, dia akan membantu blood flow kepada penile punya tisu lah, yang tadi tu kan saya ada explain tu, and then menyebabkan improve lah erectile quality. So dalam erectile ni ada dua perkara lah yang memain peranan. Pertama, daripada vessel tu mestilah relax, dia tak boleh contract. Okay, dan yang memain peranan ni adalah NO. Okay, lepas tu blood flow kepada penile tissue tu juga harus lebih banyak. Okay. So anti-estrogenic effect, apa maksud anti-estrogenic effect adalah di mana nama pun anti kan, anti bermakna dia menghalang. So dia inhibit the enzyme aromatase. So aromatase is an enzyme yang akan convert, maksud dia akan membawa testosterone to estrogen. Okay. So di mana kat sini kan dia akan maintain lah higher level of testosterone berbanding estrogen. So untuk yang lelaki lah. Okay. Sebab apa kan mesti korang semua dah tahu kan, semakin lelaki tu membesar pula, meningkat umur, biasanya dalam 40 tahun ke atas. So mereka punya hormon testosterone tu senang terpengaruh. Maksud dia macam contohnya dekat faktor kesihatan badan ataupun pemakanan, lifestyle apa semua tu kan akan mempengaruhi orang punya testosterone punya level. Okay, so this tongkat ali ni, so dia boleh maintain the anti-estrogenic effect lah. So level of testosterone tu lah, supaya estrogen tak mempengaruhi banyak dalam lelaki punya. Okay. So antioxidative effect. So dan juga anti-inflammatory effect. So yang ni biasa kita dah explain lah. So saya skip. And then seterusnya adalah kontraindikasi lah. So and then side effect of Eriocoma longifolia. So biasanya orang yang makan tongkat ali ni dia ada masalah tidur lah. Okay, kerana sebab apa? Tongkat ali ni dia stimulant properties, dia akan stimulate badan kita. So menyebabkan kita lebih susah untuk tidur lah. Okay, so terutamanya kalau kita makan waktu nak tidur, memang susah nak tidur lah. Okay, dia macam efek dia macam kopi lah, dia menyebabkan kita segar, awake macam tu.
Sebab apa, tungkat ini kan bagi tenaga. So irritability dan juga aggression, okay. Macam dia tak some individual lah, tak semua orang, so dia akan mengalami lah mood changes. Okay, dia macam tak tenang, macam tu lah. So ni lah masalah apa tu. Tapi tak semua orang lah. Okay. Sebab apa dia ada testosterone boosting effect. So yang ni dua-dua ni lebih kurang lah. Maksud dia dia menyebabkan seseorang tu lebih tenaga dia boosting. Gastrointestinal issue, okay, siapa-siapa yang macam biasanya orang ambil empty stomach ataupun ada setengah komponen of the tumbuhan tu yang memberi efek menyebabkan nausea, vomiting dan stomach discomfort, okay. So allergic reaction seperti kan rash ke kemerah-merahan, okay, itching ataupun masalah di breathing, okay. Immune system disorder, okay, because this tumbuhan ni dia akan modulate lah, dia akan sedikit sebanyak kan, biasanya dia akan modulate the immune system. So orang yang ada masalah immune system disorder ni jangan kata jumpa doktor dulu lah kau nak ambil ni, sebab apa, takut nanti dia akan menyebabkan lebih teruk. So hormone sensitive condition lah, because apa nama dia, aduh mak, tungkat ali. Tungkat ali ni dia affect the hormone level kan, terutamanya level hormone of the testosterone. So orang yang ada macam breast cancer ke, uterine cancer ke, ovarian cancer, sesiapa yang ada masalah hormon lah, okay, penyakit yang menyebabkan hormon, untuk ambil tungkat ali ni kita jumpa doktor dulu lah, takut nanti dia akan menyebabkan hormon tu lagi tak normal, macam tu. So pregnancy and breastfeeding, kerana sebab tak cukup lah data, gitu je. Okay. Seterusnya adalah tumbuhan puncher vine ataupun kita panggil Tribulus terrestris. Ni tumbuhan dekat luar negara lah, Europe country. So apa bahan yang ada? So biasanya konstituen seperti saponin, iaitu protodiosin and diosgenin. Okay, dia ada aphrodisiac properties juga. Dia akan enhance the libido, dia akan mengawal testosterone level, antioksidan dan anti-inflammatory. So flavonoid seperti quercetin, caryophyllene, rutin ni dia bila kata flavonoid mestilah dia ada dua-dua benda ni, dan sterol ada, iaitu beta sitosterol dan stigmasterol. So dia akan regulate the hormone balance. Okay. Fatty acid seperti linoleic acid dengan oleic acid ni dia akan improve lah reproduction punya organ function. Okay. Seterusnya dia punya biopharmacological effect. So apa yang akan terjadi, tindak balas yang badan kalau kita makan tumbuhan ni adalah aphrodisiac properties ataupun enhancement of libido. So di mana tumbuhan ni akan enhance lah libido ataupun kita panggil sexual function lah, both woman and man. So dia akan increase sexual desire dan juga dia akan improve the sexual performance. Okay. So biasanya dia mulai effect of the testosterone level lah dan nitric oxide production. So seterusnya dia akan improve juga erectile dysfunction lah. So dia akan vasodilatory effect supaya blood flow tu lebih banyak kepada penis kan, macam tu. So dia akan mengawal juga testosterone level kita. Okay, dia akan meningkatkan activity of enzyme yang menghasilkan testosterone. So seterusnya adalah dia akan meningkatkan sperm quality lah. So improve the sperm quality dengan fertility dekat lelaki. Okay. So, seperti macam increase of sperm punya quantity, motility dan juga morphology. Okay. Seterusnya dia anti-inflammatory dan antioksidan effect. So dia dan juga dia regulate the hormone balance. Macam mana dia regulate adalah dia akan memastikan hormon seks tu adalah tidak terlalu rendah atau tidak terlalu tinggi lah. Seperti macam testosterone, estrogen dengan prolactin. Okay.
Tahu tak prolaktin ni apa? Tahu. Okay. Ha? Bukan. Hormon. Adalah hormon untuk wanita apa ni, lactation. Lactation maksud dia penyusuan macam tu. Untuk breastfeeding kan, terutamanya lepas mengandung kan. So lepas mengandung biasanya hormon prolaktin akan terhasil lah untuk susu keluar untuk baby minum. Macam itulah. So dan dia juga akan alleviate the symptom yang manakala orang yang ada hormone imbalance lah. So seperti macam regular menstrual cycle ke, premenstrual syndrome PMS kan, ataupun menopausal punya symptom. Seterusnya dia akan meningkatkan reproductive organ function lah. So dia akan mengawal lah blood flow tu, dan juga dia akan promote tissue repair. So apa yang akan berlaku biasanya kalau kita makan ni, berapa minit lagi ya? Cukup tak saya nak habiskan satu? Kita tinggal 10 minit. Okey, bolehlah, cukup. So allergic reaction lah seperti rash, itching, swelling kan. And then juga gastrointestinal upset lah. So biasanya high doses ataupun orang yang ada sensitif ni biasanya dia akan dapat nausea, stomach cramp ataupun diarrhea. So dia akan mengganggu sleep disturbance lah. Tapi jarang berlaku lah. Sebab apa? Kan macam dis tumbuhan ni dia akan meningkatkan the energy, okay, so, ataupun booster di testosteron. So menyebabkan seseorang tu macam susah nak tidur, terutamanya kalau dia ambil malam lah. Okay. So kalau you nak tidur, janganlah makan tumbuhan ni. Macam tu. Okay, sebab apa? Dia akan ni lah, dia akan stimulating the neurotransmitter punya system. So kita lebih bertenaga, segar macam tu. So hormone sensitive condition, individu yang ada masalah hormon sensitif lah, maksud penyakit yang mempunca daripada hormon, okay, terutamanya kanser ke, breast cancer, endometriosis ni. So jumpa doktor dulu sebelum pakai, takut nanti lebih teruk. So dia akan aggravation of prostate disorder, maksudnya menerukkan lagi, aggravation tu maksud dia menerukkan lagi prostate punya penyakit. So biasanya macam BPH ke kan, sebab apa? Dia akan affect the testosterone level lah. Okay. So men yang ada masalah prostate ni, jumpa doktor dulu kalau nak makan ubat ni. Pregnancy dengan breastfeeding because of limited resource lah. Okay, janganlah makan ketika kita mengandung ataupun menyusukan baby. Elak. So interaction of medication, so orang yang ada blood pressure medication ke diabetes dengan hormon terapi ni, jumpa doktor dulu. Sebab apa? Tumbuhan ni dia ada dia ada function dia untuk menurunkan kadar tekanan darah kita, lepas tu diabetes juga, dan juga hormon. So dia ada sedikit banyak terlibat lah dalam 3 benda ni. So takut nanti double dose ataupun efek lebih. Okay. Liver toxicity jarang berlaku lah. Okay. Tapi boleh berlaku jika orang yang tu adalah existing liver condition. Maksud dia memang dah ada, liver dia dah ada penyakit dah. Liver dia tak berapa nak elok. Okay. Jumpa doktor dululah kalau nak makan ubat tu. So seterusnya adalah Kak Cik Fatimah. Kita masuk link baru. Nanti saya share link baru Okay. So saya habiskan cepat lah. Sikit je lagi. So Kak Cik Fatimah, so biasa dengar kan, Tukar Ali Kak Cik Fatimah ni sering pakai tapi saya tak pernah minum. So kita lihatlah apa ni tumbuhan active bioactive compound yang terdapat pada Kak Cik Fatimah ni. So ni phytoestrogen lah, ataupun kita panggil kaumestan. So dia ada estrogenic activity. So flavonoid, okay, macam quercetin, camphor-lutein ni dia ada antioksidan dan anti-inflammatory lah. So triterpenoid seperti oleic acid dengan urusolic acid ni dia ada sama juga anti-inflammatory, dan juga dia ada anti-cancer properties. So phenolic compound, galic acid, caffeic acid, chlorogenic acid ni dia antioksidan dan anti-inflammatory. Dan juga alkaloids, okay, tetra, hydro, palmatine dengan palmatine. So this is analgesic properties lah.
So, apa yang terjadi kalau kita makan ni dalam badan kita, biasanya estrogen activity ni bermakna dia akan kesan dia seperti estrogen dalam badan kita. Okay. Maksudnya dia akan regulate lah balance hormon kita. So orang macam kan biasanya orang yang wanita yang dah menopause, so memang kena perlu makan apa ni luar lah macam estrogen ataupun ambil tumbuhan yang ada estrogen, okay, untuk supaya tak ada penyakit ataupun hormon ataupun apa tu mood terganggu macam tu, supaya supaya tak berlaku lah imbalance of the hormone ya. So seterusnya uterotonic effect. Apa tu? Maksudnya dia akan stimulate contraction of the uterine muscle. Okay. Apa ni? Ini Kecil Fatimah ni. So dia benefit untuk wanita yang childbirth lah. Okay. Untuk facilitate the labor tu semasa nak melahirkan tu. So antioxidant properties, so dia akan mengurangkan oxidative stress. Ni samalah dengan anti-inflammatory ni. Okay. So dan menstrual regulation. Okay. So dia akan regulate the menstrual cycle dan juga dia akan mengurangkan severity of menstrual cramp. Okay. So apa yang terjadi kalau kita side effect lah kalau kita makan Kecil Fatimah ni, so allergic reaction biasanya dan juga pestroitis disturbance. Okay, ni kita dah banyak kali sebut, kebanyakan tumbuhan ada ni. So menstrual irregularity, macam tu. Okay, sebab apa dia akan affect the hormone balance macam menstrual cycle lah. Okay, sebab apa dia ada ni kan, kalau kita lihat tadi mana tadi mana tadi ni dia akan menstrual regulation kan kalau kita makan tumbuhan ni. So takut nanti biasanya kalau secara normally bila makan ubat ni, bila makan tumbuhan ni dia akan Kecil Fatimah ni dia akan regulate lah orang yang ada masalah severity of menstrual cramp kan, yang datang haid sakit teruk tu. So mungkin ubat ni boleh membantu. Tapi kalau kita lihat kat sini side effect dia akan menstrual irregularity. Sebab apa? Dia mengacau hormon tu. Kalau orang memang wanita tu dia ada hormon dia tak berapa nak elok, so kita makan ni takut dia macam ada mengacau lah. Tapi tak semua saya rasa yang akan dapat macam ni. So kalau kita lihat sini, woman yang ada masalah irregular menstrual cycle ataupun biasanya penyakit yang ada amenorrhea. Okay, amenorrhea ni maksud dia kekurangan menstruation, maksudnya dia susah nak datang haid macam tu. So hati-hati guna ni sebab apa? Kandungan active compound ni mengacau the hormone pattern. Okay. Tapi saya rasa ni untuk orang yang ada sensitivity to hormone disorder. So kalau yang dia punya hormon tak berapa nak masalah, mungkin boleh cuba. Tapi kalau memang you teruk sangat dah, memang kadang ada orang tak datang sampai tahun-tahun kan, ataupun tak pernah datang sekali kan. So kalau nak makan tumbuhan ni kena jumpa doktor dulu lah, kalau memang you dah refer to doktor. Tapi kalau you just setakat tak pernah datang sebulan 2 bulan tu, maksud dia which is consider as tak teruk, tu mungkin boleh cubalah tumbuhan ni. Tapi kalau yang dah memang tak pernah datang ataupun dah tak datang 2-3 tahun, itu kalau nak pakai ni jumpa doktor dululah. Okay. So hormone sensitive condition because of estrogenic activity Kecil Fatimah ni mungkin tak berapa nak sesuai untuk orang yang ada masalah hormone sensitive condition lah. Okay. Breast cancer ke ataupun uterine cancer ataupun endometriosis. Okay. So takut nanti dia akan stimulate growth hormone tumbuh saran hormon dependent tumor. Sebab apa? Orang yang ada kanser macam breast cancer, uterine cancer ni, so hormon tu takut-takut nanti akan lebih mempercepatkan ataupun menerukkan keadaan tumor tu.
Seterusnya pregnancy medication. Pregnancy ni sebab apa tak ni lah, lack of data safety okay. Sebab takut nanti, terutamanya orang yang macam belum tempoh matang tapi dia ambil, takut nanti dia akan stimulate the uterine tu, menyebabkan premature labor. So lahir tak cukup matang, macam tu. So medication dan interactions. So orang yang macam ada masalah hormon ataupun blood clotting, hormon terapi ke ni kan, oral contraceptive, blood thinner, medication yang hormon sensitif ni, kalau nak makan jumpa doktor dululah. So liver toxicity jarang berlaku juga, tapi orang yang ada masalah pre-existing liver condition ni, yang ada masalah memang dah ada penyakit liver tu, kalau nak makan ni elakkanlah, takut nanti lagi teruk. So fenugreek, halber, Trigionella phaeonum-gracium. Okay, halber. Kita lihatlah apa yang boleh halber ni buat pada masalah reproduktif. So saponin seperti diogenin dengan yamogenin, dia ada estrogenik dengan hormonal regulation lah. So furostanol saponin dan juga protodiosinin dan diosin ni dia libido enhancement. Flavonoid, vitaxin ataupun isovactacin, dia ada antioksidan dan anti-inflammatory. Alkaloid seperti trigionella ini dia anti-inflammatory properties lah. So apa yang berlaku kalau kita makan ni, biasanya hormone regulation, estrogenic properties ada pembaikan. So maksudnya dia akan regulate lah hormone level kita, terutamanya estrogen. Okay, so, and then ni untuk wanita lah kan. So dan juga dia membantu the hormonal fluctuation. So macam contohnya macam PCOS, ada masalah hormon kan, ataupun irregular menstruation ataupun menopause punya simptom. Okay. So improvement of ovulations dekat wanita. So biasanya orang yang macam ada ni irregular menstrual cycle ataupun ovulatory disorder tadi yang dah bincangkan penyakit tu. So dia mungkin boleh membantu. Okay, dia akan regulate the hormone level dengan promote the follicular development. So ni follicular development ni dia akan menghasilkan telur ovum tu. So dia akan enhance the fertility. Okay, sebab kalau ovum tu tak matang, so memang kita tak infertile lah, maksud dia tak subur. Okay, so dia akan increase the chances of conception in woman lah. Okay, so biasanya macam yang related to ovulation dysfunction lah. So enhancement of libido, okay, dia bersifat aphrodisiac ataupun libido enhancer lah. So dia akan stimulate sexual desire dan juga dia akan improve sexual function lah, both men and woman. Okay, antioksidan dengan juga anti-inflammatory effect. Okay, dua-dua ni. So dia biji halber ni dia akan support juga mammary gland. So biasanya digunakan untuk penyusuan breastfeeding kan, dekat wanita untuk baby. So dia akan meningkatkan supply of the susu tu. So dia akan improve juga breastfeeding punya account lah. Okay, orang yang wanita, mana-mana wanita yang nak menyusukan anak tak dapat susu dia tak aktif. Maksud dia prolaktin, hormon dia tu tak keluar, yang menghasilkan tu. So seterusnya apa yang terjadi side effect halber ni adalah allergic reaction dan gastrointestinal disturbance. So hypoglycemia, sebab apa? Halber ni dia boleh menurunkan kadar gula dalam badan kita lah. Okay, so orang yang ada diabetic medication tu jangan ambil sekali, ataupun monitor blood sugar level atau jumpa doktor, tanya doktor. So uterine stimulant. Okay, so pregnant woman kalau nak pakai halber ni hati-hatilah. Sebab apa? Biasanya in later stage of pregnancy lah. So yang takutnya nanti kalau kita ambil terlalu banyak akan menyebabkan premature lah. Tiba-tiba tak cukup batang, tak cukup 38 minggu,
bayi nak lahir. Tu nanti bayi tak cukup matang lah. Okay. So interaction of medication terutamanya blood thinner lah, which is anticoagulants, antidiabetic, okay, ataupun mana ubat yang biasanya akan di metabolize by liver ni. So kalau nak ambil tu takut nanti dia akan ada potential of adverse effect. So jumpa doktor dulu. So tumbuhan ni ada maple syrup lah. So tak ada apa-apa pun berlaku. Tapi dia akan menyebabkan bau sedikit lah. Macam bau yang bukanlah bau busuk tapi bau yang tak, bau pelik lah. Macam tu. Okay, so Majakani, Aleppo oak. Okay. Biasa makan ke korang Majakani? Tak, Indonesia kan? Pahit kan? Tapi kalau Majakani ni biasanya makan masa matu pantang biasanya bagi kan? Yang kayu-kayu tu apa? Saya nampak ada mak saya rebus kayu-kayu. Akar kayu tu. Oh. Pahit sangat. Campur madu pun tak hilang pahit . Tapi sekarang ni masih tak orang pakai. Zaman sekarang Selalu pakai doktor. Tak pakai? Selalu pakai. Oh, selalu? Oh, dibuang angin okey. Maksud dia anti-inflammatory fat lah tu. Sebab dia bila kita makan rasa macam panas, macam sedap, tu maksud dia anti-inflammatory fat. Okay. So apa yang kita tengoklah apa bahan active compound yang terdapat pada Majakani ni. So dia ada tannin seperti gallotannine ataupun L-arginine. Dia ada antioksidan, anti-inflammatory, astringent properties, okay, dan juga antimicrobial effect. Okay. So phenolic compound seperti galic acid, L-galic acid ni dia ada antioksidan, anti-inflammatory dengan antimicrobial effect. So flavonoid, okay, seperti quercetin ni dia ada antioksidan, anti-inflammatory dengan juga dia ada estrogenic properties lah. Okay, seterusnya apa yang berlaku kalau kita makan Majakani ni, so dia ada antimicrobial activity. So dia Majakani ni dia akan inhibit the growth of pathogenic bacteria, fungi ataupun mana-mana organism lah yang menyebabkan reproductive punya tract infection lah. Seperti macam bacterial vaginosis, yeast infection ataupun sexual transmitted infection lah. Okay. So anti-inflammatory effect. So dia akan reduce the inflammasi terhadap mana-mana organ tisu reproduktif ni, terutamanya macam orang ada inflammatory disease ke, pelvic inflammatory disease ke, endometriosis ke, ataupun inflammatory disorder yang dekat berlaku uterus ataupun ovan. So astringent ataupun tonic properties, bermakna dia akan menegangkan, tone tu maksud dia menegangkan dan juga mengetatkan tisu dekat reproductive tract lah, terutamanya yang vaginal laxity, uterine prolapse, okay, ataupun excessive vaginal discharge. Okay, ni macam apa tu maksud dia kendur macam tu lah, vagina kendur lah macam tu. Contohnya antioksidan activity juga ada dan anti estrogenic effect. So dia akan regulate the menstrual cycle dan juga dia maintain the vaginal punya kesihatan lah. So dia akan juga menghilangkan hormonal imbalance lah. So untuk macam irregular menstruation ke menopause ataupun estrogen punya tu kurang, macam tu lah. So apa side effect kalau kita makan tumbuhan ni? Biasanya allergic reaction, skin sensitivity. Sebab kalau kita letak topical, maksud dia kita sapu dekat skin ke, takut nanti dia akan menyebabkan irritation lah. Okay. Terutamanya orang yang ada masalah sensitive skin ataupun dermatologic, dia memang ada masalah skin dia tak normal lah, tu hati-hatilah kalau orang nak sapu. Ada ke ubat sapu Majakani? Krim sapu ada? Tak pernah lagi biasa makan kan?
So maksud dia dekat apa, Majikani tu dia ada satu bahan lah, saya lupa. Tapi dia kalau dia menyebabkan skin iritasi macam tu lah. Okay. So gastrointestinal irritation kalau kita ambil large amount, and then juga pregnancy breastfeeding ni sebab limited information. So to be careful je. Okay, habis. So tunggu esok kita masuk last chapter. Nanti lepas tu saya bagi tutorial, korang buat dulu. Nanti kita hari Rabu kita bincangkan tutorial. Lepas tu hari Khamis saya bagi soalan untuk jawab test. Okay. Oh, penuh minggu ni untuk habiskan. Okay. Itulah penuh juga korang. Itulah. Aduh. 10 Madan Tahir ni. Okay lah. Okay, bye. Assalamualaikum. Terima kasih doktor. Bye. Assalamualaikum. Selamat berbuka puasa. Awal lagi. Asal lah tu. Okay, bye.